Salam keluarga Malaysia, Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 September bersama saya Vanessa Mering. Dasar dan visi Sarawak yang jelas ke arah peralihan kepada tenaga hijau dan bersih telah menjadi titik kukuh negeri ini untuk menarik pelaburan asing dalam proses penyahkabunan. Sehubungan itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berterima kasih kepada Konsortium Industri Korea yang telah menunjukkan minat yang tinggi untuk bekerjasama dengan Sarawak bagi menghasilkan hidrogen dan amonia. Beliau memberitahu negeri ini sangat berhasrat untuk memeterai kerjasama dengan 3 industri utama Korea. Ia sebagai sebahagian daripada program Sarawak untuk membangunkan ekonomi hidrogen dalam negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam ucapan balasnya untuk mengucapkan terima kasih kepada pengurusan tertinggi pembuat keluli terbesar Korea, POSCO di ibu pejabat konglomerat itu di Seoul, Korea. Katanya Sarawak bertuah kerana dikurniakan dengan kekayaan sumber yang boleh diperbaharui seperti kuasa hidro yang merupakan sumber tenaga sifar karbon yang penting untuk menghasilkan hidrogen hijau. Dalam pada itu, POSCO menyatakan bahawa syarikat itu merancang menggunakan hidrogen untuk menjana kuasa bagi pembuatan kelulinya. Kebanyakan bekalan itu perlu diimport dari negara lain termasuk Malaysia dan Sarawak khususnya. 3 syarikat Korea iaitu Samsung Engineering Company Limited, Lotte dan POSCO telah menandatangani perjanjian persefahaman MOU awal dengan Kerajaan Sarawak melalui Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC untuk membina loji hidrogen di Sarawak di bawah projek H2Biscus. MOU tersebut ditandatangani pada Januari lepas bagi tujuan pembangunan hidrogen dan amonia mesra alam di sebuah loji yang akan dibina di Bintulu. Projek hidrogen atau amonia hijau H2Biscus Sarawak akan mempunyai kapasiti tahunan untuk menghasilkan 630,000 metrik tan amonia hijau, 600,000 metrik tan amonia biru, 460,000 metrik tan metanol hijau dan 7,000 metrik tan hidrogen hijau. Premier Sarawak dan delegasinya berlepas ke Ibu Negara Korea pada Ahad lepas dengan tujuan antara lain untuk mempertingkat perkongsian dengan industri Korea dalam bidang penjanaan tenaga hijau dan inovasi. Sebanyak 35 projek bekalan air berimpak tinggi sedang dilaksanakan di Miri. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pelaksanaan ini bagi menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di bahagian itu. Ke arah itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu Sarawak menerusi kementeriannya dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar sebagai agensi pelaksana serta kerjasama Kerajaan Persekutuan menjayakan projek-projek tersebut yang menelan kos RM887 juta. Okay, untuk maklumat kita semua, sebanyak 35 projek bekalan air berimpak tinggi yang bernilai anggaran kita sebanyak RM887 juta sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah baik infrastruktur serta sistem bekalan air di bahagian Miri. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama wakil rakyat dan agensi terlibat di bilik mesyuarat Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Miri. Tambahnya, penambahbaikan ini bagi memastikan penduduk Sarawak akan menikmati bekalan air bersih terawat menjelang tahun 2025. Setakat ini, sebanyak 17 projek bekalan air yang dibiayai Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan bernilai sekitar RM201 juta telah siap selain isu bekalan air di beberapa kawasan di bahagian Miri dapat ditangani. Manakala 13 buah projek bernilai kira-kira RM483 juta masih pada peringkat pembinaan dan 5 lagi projek bernilai RM202 juta masih di peringkat perancangan.
Peraturan yang komprehensif mengenai pengurusan serta penyelenggaraan strata mampu meningkatkan trend pemilikan hartanah berkenaan dalam kalangan pembeli di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti berkata dengan adanya peraturan yang dapat menambah baik taraf serta jangkaan mengenai kehidupan dalam hartanah strata yang mampu meyakinkan pembeli untuk memiliki hartanah berkenaan walaupun secara amnya mereka lebih cenderung memilih harta tanah. Ke arah itu katanya Sarawak memperkenalkan peruntukan yang berkaitan di bawah Ordinan Pengurusan Strata 2019, Peraturan Pengurusan dan Penyelenggaraan Strata 2022 dan Ordinan Strata 2019 yang berkuat kuasa pada awal tahun ini. Tambahnya antara lain, ia menyediakan pengurusan lebih komprehensif terhadap pemilikan strata di negeri ini. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan siri seminar pengurusan serta penyelenggaraan serata di Sarawak, Anjuran Persatuan Pemaju Perumahan dan Harta Tanah Sarawak di Kuching. Seramai 350 peserta termasuk pemaju hartanah, pengurus hartanah dan arkitek menyertai seminar sehari tersebut yang antara lain mengetengahkan pelbagai topik relevan termasuk tanggungjawab badan pengurusan dan mesyuarat serta prosedur operasi standard pengurusan strata. Penyampaian maklumat yang tepat dan efektif amat penting agar penduduk di kawasan terpencil dan pedalaman tidak ketinggalan dalam menerima bantuan yang disediakan kerajaan. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Indra Muhammad Shahar Abdullah berkata kementeriannya sentiasa mencari kaedah untuk membantu meringankan beban rakyat bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar. Katanya bagi memastikan kefahaman dan maklumat bantuan sampai ke akar umbi, Kementerian Kewangan komited menambah baik sistem penyampaian kerajaan. Ditemui pemberita pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Umab Ukit Sungai Asap Belaga bersempena program Jelajah Bajet 2023, Dato' Indra mahu komitmen daripada ketua-ketua masyarakat dalam menyebarluaskan insentif yang disediakan. Beliau juga mahu agensi-agensi berkaitan kemahiran menyediakan latihan kepada penduduk di Umar Ukit memandangkan masyarakat minoriti itu berbakat dalam menghasilkan kerja tangan yang diyakini mampu meningkatkan ekonomi mereka. Kita melihat bagaimana keperluan menambah baik kemahiran yang ada di dalam budaya masyarakat khususnya masyarakat suku kaum Ukit yang mempunyai budaya yang tersendiri dan harus diperkasakan. Beliau dalam pada itu turut merasmikan teratak homestay Umar Belur dan penyampaian sumbangan bakul makanan kepada penduduk terjejas kebakaran Umar Sambob yang berlaku pada 12 Julai lalu. Pertandingan bintang kecil Zon Sarawak kembali diadakan tahun ini selepas menyepi 2 tahun ekoran pandemik COVID-19. Menurut penolong pengarah Seksyen TV RTM Sarawak, Saiful Arini, pertandingan bintang kecil Zon Sarawak akan diadakan pada Sabtu ini, 10 September 2022 bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching. Katanya seramai 6 peserta kanak-kanak telah terpilih untuk bersaing di peringkat Zon Sarawak. Mereka adalah El Precious Arnold, Nur Aisyah Sawali, Albi Lim Zin Yu, Nur Kasih Umairah, Sharif Zakwan Suhardi dan Fazil Nuzul Mahris Mahathir. Saiful memberitahu 2 peserta terbaik akan menerima wang tunai RM2,000, piala dan sijil, manakala 4 peserta yang akan menerima hadiah sagu hati masing-masingnya akan menerima wang tunai RM1,000, piala dan sijil. Kedua-dua peserta terbaik juga akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau memberitahu pertandingan berkenaan juga akan dimeriahkan dengan persembahan artis jemputan iaitu Sheila Hamzah dan Haris Mukhris. Pertandingan bintang kecil merupakan anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri. Ia mula diperkenalkan sejak tahun 1986 di peringkat negeri dan di peringkat kebangsaan pula sejak tahun 1998.
Penganjuran Simfoni Batang Rajang SBR mengetengahkan keunikan budaya di samping memberi peluang kepada pengunjung untuk lebih mengenali wilayah tengah. Menurut Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Sempurai Petrus Ngelai, penganjuran SBR ini merupakan julung kali diadakan dan ia akan berlangsung pada 8 dan 9 Oktober depan di Sibu Jaya. Jelasnya dua acara utama telah dipilih untuk memeriahkan festival tersebut iaitu Persembahan Sapek serta Forum Tatu Puak dan Tatu Borneo. The uniqueness of the location of the Rajang River, Central region. Central region and Rajang River. So that's why if you look at this, we call it Symphony Batang Rajang because it's next to the Rajang River, and most of the ethnic who are involved in this in Sapek, in this tattoo is a central region. So that's why the ministry and also us, we think that this kind of event is suitable to be organized in the in the central region. Ujarnya, SBR diharap dapat menjadi festival ikonik bagi wilayah tengah seperti penganjuran Festival Jazz di Zon Utara dan Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia di Zon Selatan. Beliau berkata demikian pada sidang media SBR di Sibu. Seramai 271 orang pesilat seluruh Sarawak akan berentak pada Piala Presiden Rumpun Silat Sarawak yang sedang diadakan di Stadium Tertutup Sibu sehingga Jumaat ini. Menurut Timbalan Setiausaha Agung Rumpun Silat Sarawak, Muhammad Azfar Ismail, pertandingan silat itu diadakan bagi mencungkil bakat-bakat baharu untuk menjadi pelapis yang akan bertanding di peringkat yang lebih tinggi. Katanya, pelbagai kategori dipertandingkan dengan kaedah penilaian menggunakan peraturan-peraturan baharu pertandingan silat yang telah pun diperkenalkan di Sukan C di Vietnam Mei lepas. Dua kategori utama iaitu tanding dan seni akan ditawarkan di pertandingan tersebut. Bagi kategori tanding, ia melibatkan kategori sekolah rendah, sekolah menengah dan dewasa. Dan seni juga kita akan bertandingkan solo kreatif, putera dan puteri, ganda, tunggal baku dan regu, putera dan puteri. Keseluruhannya 35 juara bakal muncul di Piala Presiden kali ini. Azfar ditemui pemberita selepas menghadiri majlis perasmian pertandingan itu di Sibu, mendedahkan pihaknya juga menyediakan panel-panel pemilih untuk memantau dan mencari permata-permata baharu yang akan diserapkan untuk mewakili Sarawak dalam Piala Premier Sarawak yang bakal diadakan Disember kelak. Majlis tersebut dirasmikan oleh Pegawai Daerah Sibu, Khalid Andong, yang diiringi Timbalan Presiden Rumpun Silat Sarawak, Datuk Muhammad Yusnar Matali. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 7 September berakhir di sini. Keluarga Malaysia, anda semua dijemput untuk menyaksikan pertandingan bintang kecil Zon Sarawak yang akan diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada Sabtu ini bermula pukul 9 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti di saluran Sarawak FM dan laman Facebook RTM Sarawak. Dengan itu, salam hormat dan jumpa lagi.